Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, ketika Nabi SAW berada di kota Mekah, diutus sebagai Rasul yang terakhir, sepanjang tahun-tahun yang panjang itu baginda disakiti dengan begitu dahsyat oleh orang-orang yang sememangnya mengenali Nabi SAW, mengetahui akan perangai dan juga akhlak Nabi SAW. Namun kerana apa yang diajak oleh Nabi itu menentang nafsu mereka, lantas mereka memusuhi Nabi. Pada tahun ke-7 Hijrah, ke-7 kenabian Nabi SAW, dalam Nabi menanggung keperitan, kepayahan, kesedihan, datang satu berita gembira, iaitu kelahiran Sayyiduna Usamah bin Zaid, yang mana insya-Allah Sayyiduna Usamah bin Zaid adalah tokoh yang akan kita bicara pada malam ini. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, Sayyiduna Usamah bin Zaid adalah anak kepada Sayyiduna Zaid bin Harithah yang telah berkahwin dengan Ummu Aiman. Ummu Aiman adalah dahulunya khadam kepada ibu baginda Nabi SAW, Aminah. Dan beliaulah yang membesarkan Nabi SAW. Setelah itu beliau dikahwini oleh Sayyiduna Zaid bin Harithah. Kemudian dia melahirkan pada tahun ke-7 kenabian Usamah bin Zaid. Dan tentulah Nabi sangat gembira dengan kelahiran anak kepada kekasih Nabi SAW. Dan tentulah kegembiraan itu tidak dirasa pelik dan ganjil oleh para sahabat yang lain, kerana mereka tahu kedudukan Zaid bin Harithah di sisi Nabi dan isterinya Ummu Aiman. Dan Usamah bin Zaid telah memberi cahaya kegembiraan pada ketika Nabi SAW dalam kesedihan menanggung keperitan berdakwah. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, maka Nabi SAW mencintainya dengan sebenar-benar kecintaan. Dan para sahabat menggelarkan Sayyidina Usamah sebagai Al-Hibbu wa Ibnul Hibbi, kekasih dan anak kepada kekasih Rasulullah SAW. Pada masa itu juga Nabi SAW memiliki seorang cucu yang bernama Hasan. Hampir umur mereka sama, Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma. Adapun Hasan ini memiliki kulit yang putih, sangat mirip dengan Nabi SAW, sedangkan Usamah seorang yang gelap kulitnya kerana ibunya adalah berbangsa Habasyah. Namun tidaklah warna kulit itu dianggap berbeza oleh Nabi SAW. Bahkan pada banyak ketika Nabi SAW mengambil Usamah, diletak di atas pahanya, dan mengambil Hasan dan diletakkan di atas pahanya yang satu lagi. Kemudian kata Nabi SAW sambil memeluk mereka berdua, Allahumma inni uhibbuhuma fa ahibbahuma. Ya Allah, sesungguhnya aku mencintai mereka, maka cintailah, sayangilah mereka. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, betapa cinta Nabi SAW kepada Usamah seperti tak kurang sedikit pun seperti Nabi mencintai cucu Nabi SAW. Pernah suatu hari Usamah tergelincir di depan pintu. Lalu
dahinya luka dan berdarah. Mengalir darah daripada dahinya. Nabi SAW bangun, lantas menghampirinya. Dan Nabi SAW menyedut luka itu. Kemudian Nabi meludah darah itu dalam keadaan Nabi memujuknya, meringankan kesakitannya dengan kata-kata yang menggembirakan Usamah. Lihatlah betapa tingginya cinta Nabi SAW kepada Usamah. Apabila Usamah membesar menjadi seorang remaja, Nabi kekal dengan cintanya kepada Usamah. Pernah Hakim bin Hizam, salah seorang di kalangan pembesar Quraisy, menghadiahkan kepada Nabi sehelai pakaian yang harganya 50 dinar. 50 dinar emas. Dan ketika itu Hakim bin Hizam masih belum beriman. Maka Nabi enggan menerimanya sebagai hadiah kecuali Nabi membelinya dengan 50,000 dinar. Dengan 50 dinar. Dan apabila Nabi SAW membelinya, Nabi memakainya hanya sekali sahaja pada hari Jumaat. Kemudian Nabi tanggalkan pakaian yang mahal itu dan dipakaikannya kepada Usamah. Dan Usamah sentiasa memakai pakaian itu, pergi bertemu dengan sahabat-sahabat atau kanak-kanak seusia dengannya, berbangga dengan pemberian Nabi SAW. Dan Usamah membesar sebagai seorang anak yang begitu taat kepada ibu dan ayah, dan akhlaknya begitu mulia, mirip dengan akhlak Nabi SAW. Bahkan beliau sangat mengikuti rapat akan sunnah-sunnah Nabi SAW. Masakan tidak kerana Usamah di antara kanak-kanak sahabat yang membesar di rumah Nabi SAW, memiliki kepandaian yang tinggi, keberanian yang hebat dan bijak dalam meletakkan setiap perkara pada tempatnya. Bahkan beliau menjaga diri daripada perkara-perkara yang jelek dan disukai oleh orang ramai, kerana sifat lemah lembutnya, dan beliau sangat bertakwa serta warak, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada masa yang sama, beliau seorang anak muda yang sangat berani. Pada peristiwa peperangan Uhud, datang Usamah bin Zaid bersama dengan sekumpulan sahabat Nabi yang masih kecil, remaja, meminta izin dengan Nabi untuk turut serta dalam peperangan. Lalu Nabi SAW menerima sebahagian dan menolak sebahagian daripada mereka kerana umur yang masih kecil. Di antara yang ditolak untuk menyertai peperangan Uhud adalah Usamah bin Zaid. Bukanlah kerana Nabi mengutamakan dia, tidak mahu dia berperang lalu disakiti atau terbunuh, tetapi kerana usianya yang masih kecil dan Allah tidak menyuruh untuk kanak-kanak keluar berperang. Ketika Usamah ditolak oleh Nabi SAW, beliau berpaling daripada Nabi dalam keadaan matanya penuh dengan air yang mengalir kerana hazanan, begitu sedih tak dapat berperang di bawah panji Rasulullah SAW. Kemudian 2 tahun selepas itu, pada tahun ke-5 Hijrah, berlaku pula peperangan Khandaq. Datang Usamah bin Zaid bersama dengan sekumpulan anak muda yang lain di kalangan sahabat. Ketika itu dia memperlihatkan kekuatannya, kelayakannya dan juga kepemudaannya yang tangkas. Lalu Nabi SAW menerimanya, lalu membenarnya untuk berperang. Lalu dia membawa pedangnya berjihad di jalan Allah. Ketika itu usianya baru 15 tahun. Tuan-tuan dirahmati Allah. Dalam peperangan Hunain pada tahun ke-9 Hijrah, ketika tentera Islam kalah pada pusingan yang pertama, Usamah bin Zaid kekal tenang dan teguh bersama dengan Al-Abbas, Abu Sufyan dan juga 6 orang sahabat yang lain. Mereka mengelilingi Nabi SAW,
menghalang Nabi daripada dipanah oleh panah-panah yang dihujankan ke atas mereka oleh musuh daripada Hawazin dan juga Saqif. Sedang para sahabat lain yang dikejutkan dengan serangan mendadak itu, mereka berpaling. Hinggalah diseru semula oleh Al-Abbas, marilah kamu. Kata Nabi SAW, ana ibnu Abdul Muttalib, ana nabiyyu la kadhib. Aku adalah anak Abdul Muttalib. Aku tidak pernah berdusta tentang janji Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka menang dalam peperangan tersebut. Pada peperangan Mu'tah, Sayyidina Usamah bin Zaid berjihad di bawah panji ayahnya Zaid bin Harithah. Yang telah kita cerita pada pertemuan yang lalu. Ketika itu umurnya bawah daripada 18 tahun. Lalu dia lihat dengan kedua matanya gugurnya ayahnya di medan Mu'tah, syahid di jalan Allah. Namun itu tidak melemahkan semangatnya. Kesedihannya tidak menyebabkan dia berasa lemah, terduduk lantas meletakkan pedang menyerah. Akan tetapi dia tetap berperang hingga gugur pula Ja'far bin Abi Talib, gugur pula panglima yang ketiga Abdullah bin Rawahah, hinggalah mereka berjaya pada di bawah panglima perang yang bernama Khalid bin Al-Walid. Pulanglah Usamah ke Madinah dalam keadaan sedih atas kematian ayahnya Zaid bin Harithah, dan dia meninggalkan jasad ayahnya yang suci itu di tanah Syam, dikebumikan mereka yang syahid pada tempat yang mereka syahid, kemudian pulang ke Madinah pada tahun ke-11 Hijrah. Pada hujung hayat Nabi SAW, Nabi SAW mempersiapkan satu tentera untuk memerangi Rom semula. Maknanya nak balas balik dalam peristiwa Mu'tah. Nabi SAW menghimpunkan tentera yang di dalam tentera itu ada Sayyidina Abu Bakar, Umar, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, dan ramai di kalangan sahabat-sahabat yang terkemuka dan terawal memeluk Islam. Dalam kalangan yang ramai ini, Umar di bawahnya Uthman juga berada di dalam tentera itu. Nabi melantik seorang anak muda pada ketika itu berusia 19 tahun. Itulah panglima perang termuda di kalangan sahabat, Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhumah. Ketika perlantikan itu diumum oleh Nabi, orang-orang munafikin cuba menimbulkan keraguan di kalangan para sahabat. Kata mereka, mampukah budak ini menjadi panglima perang sedangkan dalam tentera ini ada Abu Bakar dan Umar? Mana kehebatan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan sebagainya? Selainnya, kenapa budak ini? Lalu Nabi SAW apabila melihat tentera itu seperti tidak mahu marah, Nabi keluar dalam keadaan sakit sambil mengikat kepala Nabi. Kata Nabi, sesungguhnya aku telah melantik Usamah bin Zaid untuk menjadi ketua kamu. Sekiranya kamu ragu-ragu terhadap Usamah, kamu juga telah ragu-ragu terhadap ayahnya Zaid bin Harithah. Pergilah, sesungguhnya aku redha dia sebagai ketua kamu. Namun, setelah mereka bersiap dan keluar meninggalkan Madinah, keluar sikit daripada kota Madinah, sampai kepada mereka berita kewafatan Nabi SAW. Maka terhenti sebentar perjalanan mereka. Mereka patah semula pulang ke Madinah dalam keadaan sedih, terharu, berbincang bagaimana menguruskan jenazah Nabi SAW, dan selepas itu melantik khalifah menggantikan baginda Nabi SAW. Setelah para sahabat bersepakat melantik Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar perkara pertama yang dilaksanakannya ialah dengan memberi arahan semula kepada tentera Usamah untuk keluar ke Mu'tah berperang dengan Rom. Ketika itu masih timbul lagi cakap-cakap bahawa boleh tak digantikan Usamah dengan yang lebih berumur,
lebih berpengalaman. Kata Sayyidina Abu Bakar dalam keadaan marah, katanya, ista'malahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ta'murunani an anzi'ah, wallahi la yakunu dhalik. Nabi yang melantiknya sebagai ketua atau panglima perang kamu, sedang kamu suruh aku melucutkan jawatannya, demi Allah tidak akan berlaku kecuali kamu keluar juga berada di bawah kepimpinannya. Keluarlah tentera itu. Ketika itu Sayyiduna Abu Bakar juga ingin mengikuti mereka untuk berperang. Lalu para sahabat berkata, wahai Khalifah Rasulullah, kami lihat lebih baik jika engkau tinggal di Madinah untuk menguruskan hal-hal yang perlu diselesaikan selepas kematian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar setuju, lalu meminta supaya Umar juga dikecualikan untuk membantunya menguruskan hal orang Islam di Madinah. Dan Sayyidina Abu Bakar menemani Sayyidina Usamah bin Zaid keluar berperang sehingga di penghujung Madinah dia hanya berjalan kaki. Dikata kepadanya oleh Usamah, wahai Khalifah Rasulullah, tungganglah kuda. Katanya, demi Allah aku pernah mendengar bahawa kata Nabi SAW, siapa yang berdebu kedua kakinya untuk berperang di jalan Allah, maka diharamkan ke atasnya neraka. Aku nak kakiku berdebu menemani kamu ke medan perang. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah. Kemudian tentera itu mendapat kemenangan yang begitu hebat. Membalas mula darah yang ditumpahkan oleh Rom di medan Mu'tah. Tingginya semangat Usamah, apatah lagi ketika mengingatkan ayahnya Ja'far bin Abi Talib, Abdullah bin Rawahah dan para sahabat yang lain ridwanullahi ta'ala alaihim gugur dalam mempertahankan Islam, menjunjung amanah dan arahan Rasulullah walau musuh yang mereka hadapi begitu ramai, sejumlah 200,000 orang, begitu ramai, namun mereka kekal kukuh patuh kepada Nabi SAW. Ini memberi semangat kepada Usamah dan tenteranya untuk terus berperang sehinggalah mereka mendapat kemenangan. Dan tidak dilihat tentera yang lebih beruntung dengan harta rampasan perang berbanding apa yang diperolehi oleh tentera Usamah bin Zaid. Tuan dan puan dirahmati Allah. Bukan sahaja Usamah bin Zaid adalah seorang pemberani ketika di medan perang, beliau juga akan menjadi sumber ilmu bagi para sahabat. Bahkan mereka sangat menghormati dan mengagungkannya, sangat mencintainya kerana mereka meyakini bahawa dengan mencintai orang yang dicintai oleh Rasulullah akan menyebabkan mereka juga dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan dibangkitkan kelak bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Sayyidina Umar memberikan kepadanya pemberian daripada Baitul Mal sebanyak 4,000 dirham dan memberikan kepada anaknya Abdullah 3,000 dirham. Datang anaknya Abdullah. Bukanlah Abdullah gilakan harta dak, tapi Abdullah ni seorang yang sangat ambil berat tentang keadilan orang yang memerintah. Ayahnya menjadi khalifah, tapi ayah dia bagi kat Usamah banyak, bagi kat dia sikit. Dia pun kata, ya abati, faradta li Usamah 4,000 wa faradta li 3,000. Tidaklah engkau berikan kepada Usamah 4,000 dirham sedangkan aku 3,000 sahaja. Sedangkan engkau wahai ayah lebih besar kedudukan berbanding ayahnya Zaid, dan aku lebih besar kedudukanku berbanding dengannya Usamah, kerana Abdullah bin Umar lebih berumur dan lebih banyak dalam kelebihan sepanjang hidupnya. Namun kata ayahnya Umar, hayhat, jauh sekali. Sesungguhnya ayahnya dahulu lebih dicintai oleh Rasulullah berbanding ayahmu wahai Abdullah. Dan dia Usamah lebih dicintai oleh Rasulullah berbanding kamu.
Maka Abdullah bin Umar rida dengan pemberian Umar dan Umar radhiyallahu taala anhu apabila bertemu dengan Usamah di mana sahaja, dia akan berkata, marhaban bi amiri, selamat datang wahai ketuaku, walau dia jadi khalifah, kerana Usamah pernah menjadi panglima perang mereka. Dan bila dia lihat seseorang kagum terhadap Usamah, apabila seseorang kagum terhadap Usamah, katanya sesungguhnya Rasulullah telah melantiknya sebagai ketua ke atas aku, maka memang layaklah untuk kamu kagum terhadap Usamah bin Zaid. Moga-moga Allah merahmati jiwa-jiwa yang besar ini, orang-orang yang hebat ini. Di antara mereka itu ialah tokoh yang kita bicara pada malam ini, Usamah bin Zaid. Tidak ada sejarah yang menceritakan tentang orang-orang yang lebih hebat, lebih mulia, lebih kental jiwa mereka dalam mempertahankan sesuatu berbanding dengan para sahabat. Kerana macam mana pun kita jumpa selepas itu tentera yang berperang, mereka hanya berperang kerana seseorang, iaitu raja mereka. Tetapi tidaklah para sahabat berperang kerana Nabi semata-mata, tapi kerana Allah. Buktinya ialah apabila Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam, kekal mereka berperang, kekal mereka patuh dengan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.